Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Sadaqallahul 'azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah, aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa yad'u fi du'ahi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan.
tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat ada di jemaah surah As-Salihin kampung tersusun Batu Putih kampung Istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Khamis ini 4 Syakban 1440 Hijriah bersamaan 17 Mac 2021, kita panjatkan sedikit puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah dipimpin oleh tuan imam kita, kemudian dia berzikir, kita berdoa dalam doa pun yang dibacakan dalam sembahyang maghrib tadi, mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dari wabak COVID-19 terutamanya, dan kita berdiri berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh tuan kita, bertahan permintaan dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya, yang mana apabila sempurnanya solat fardu maghrib jemaah tadi, maka kita teruskan dengan majlis ilmu ini yang merupakan satu taman dan syukur Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan ganjaran-ganjaran yang kepada kita, barakah kita berada dalam majlis ilmu insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat, pengajian kitab Sifat Rukuh Suatu Pengenalan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ustaz Muhadir Haji Joel Al-Fucini As-Sarawati Hafizahullah Ta'ala, dan membincangkan tentang sifat yang berikutnya, sifat ma'ani yang berikutnya, dan sekali sifat salbiyah yang berikutnya, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah yang berikutnya yang kita bincangkan sekarang, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith, yakni Allah SWT itu bercanggah, bersalahan, berbeza dengan sesumur benda yang baru, iaitu makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi kita telah bincangkan sedikit pada bulan lepas, maka kita teruskan dengan perbincangan berkaitan dengan kita bincang tentang dalil naqli, kita bincang tentang ijma' dan dalil akli, betul ya tuan-tuan? Surat 128, betul? Betul? Saya pun tak ingat pasal membawa buah, betul? 128 di depan lagi 131, okey. 131, akidah selamat diketinggalkan 4 perkara aina, di mana, kaifa, bagaimana, mata, bila dan kam, berapa, kerana 4 perkara ini hanya melibatkan makhluk bukan Allah SWT. Dan kita bukannya tak tanda tu, tapi tak ingat yang mana satu. Kerana kita manusia ni ada kekurangan kita. Kita bukanlah sempurna 100%, ada juga kekurangan kita. Maka apabila ada yang membantu, apabila ada yang mengikuti dengan baik, maka diingat di mana tempat berhenti. Para ulama mengatakan, man taraka arba'a kalimatin kamula iman, sesiapa yang meninggalkan bertanya tentang 4 perkara, maka sempurna imannya. Dia 4 perkara yang ditinggalkan, aina, wa kaifa, wa mata, wa kam. Aina di mana? Yakni di mana Allah. Jadi iman kita akan benar-benar sempurna mengikut acuan aqidatun Nabi. Aqidatun Nabi ini, akidah Nabi SAW ni ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu untuk khatib selalu pesan, dan khutbah kedua khatib selalu pesan, Tuan Khatib selalu peringatkan, ikutlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diwarisi dari Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, dan ikut mereka sampailah ke hari kiamat. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak akan bertanya berkenaan Allah SWT 4 perkara. Pertamanya, aina, di mana Allah? Tak tanya. Tak akan tanya langsung. Sebab bila sebut aina, di mana, itu menunjukkan tempat. Tempat itu hanya layak untuk makhluk, bukan untuk Allah. Kemudian wa kaifa, bagaimana? Ini keadaan Allah SWT. Kaifa. Tak boleh tanya macam mana.
rupa Allah Ta'ala tinggi ke, rendah ke, besar ke, kecil ke. Tak boleh tanya. Sebab bagaimana itu hanya layak untuk makhluk, bukan untuk Allah. Kalau tuan-tuan tanya macam mana rupa Dajjal, diceritakan oleh Nabi SAW. Kita tengok muka surat 129 nota kaki 168. Dajjal adalah seorang pemuda tidak berjanggut dan tidak bermisai. Kita dah baca, rasanya dah baca dah bulan-bulan lepas ni tentang Dajjal. Ciri-ciri Dajjal diceritakan oleh Nabi SAW. Sebab Dajjal ni makhluk. Jadi seesok kalau kita tak anak kita, tak cucu kita, keturunan kita nanti satu masa apabila Dajjal di zahir, mereka akan kenal Dajjal. Kerana ciri-ciri Dajjal itu dah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Macam mana rupa Dajjal ni? Dia makhluk, dia bukan Tuhan. Tapi dia kata pada manusia waktu itu yang dalam keadaan sangat genting, siapa-siapa yang mengaku aku sebagai Tuhan, aku akan berikan syurga pada dia. Siapa-siapa manusia yang tidak mengaku aku Tuhan, aku akan berikan neraka pada dia. Maka ramailah manusia yang ikut Dajjal. Dapatlah apa yang Dajjal nak bagi. Dapat makan, dapat minum, semua. Dapat syurga. Tapi itu adalah syurga tipuan semata-mata. Bukan syurga yang sebenar. Syurga yang sebenar hanya datang dari Allah SWT. Dajjal menzahirkan diri dia sebagai, dia kata diri dia Tuhan. Tapi kalau kita yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita berpegang bahawa Allah SWT itu tidak boleh dizahirkan. Zatnya dan sifat tak boleh. Zatnya tak boleh. Sebab walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam mana kita nak gambar Allah Ta'ala? Tak boleh gambar kan? Kaifah tak boleh langsung fikir. Mata, bila ini adanya Allah? Tak boleh tanya. Bila kita ada, boleh kita tanya. Kita lahir, kita tahu kita lahir bila. Cuma kita tak tahu bila kita akan tiada. Kita meninggalkan alam ni. Tu tak tahu ni. Kita tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tu alamul ghuyub. Wallahu ya'lamu ma tasna'u. Alamul ghuyub. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala tahu apa yang zahir pada kamu dan apa yang rahsia pada kamu. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu usahakan. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Kan Allah Ta'ala tu Al-Alim, yang maha mengetahui. Tak ada apa yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mata tak boleh tanya. Mata bila ada Allah tak boleh tanya. Tapi kalau kita boleh tanya. Bila kita ni nak ada. Bila Ustaz Azmi nak sampai ni, tak sampai-sampai lagi. Pukul 8 suku dah sampai-sampai lagi. Contoh. Tapi sampailah. Alhamdulillah. Kebiasaannya tiap-tiap bulan saya berkumpul di sini, sempat sembahyang maghrib dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sempat, alhamdulillah. Sama ada muafiq ataupun masbuk, sampai paling-paling tidak pun waktu imam berdiri saya lambai, alhamdulillah. Tak adalah menunggu mana Ustaz Azmi tak lambai. Dah jadi macam Abdul Wahab pula. Pukul 8 tak balik, pukul 9 tak balik, pukul 10 tak balik, pukul 11 pun tak balik. Pukul Abdul Wahab nak menimbulkan marah pak mentuanya Sadiq Segaraga tu, tertinggi Abdul Wahab tu, nak meliputkan bapa mentua yang penipu kan. Kalau saya buat orang macam tu, bukan saya tuan-tuan yang liput, saya yang liput. 8 suku tak sampai, 8.20 tak sampai, 8.25 tak sampai, 8.30 tak sampai, nak isyak ke sampai, tak ada tadi. Itu untuk makhluk. Tapi Allah Ta'ala kita boleh tanya bila adanya Allah. Sebab Allah Ta'ala itu
qidam dan baqa. Kita dah sebut dalam sifat-sifat sebelum ni, kan? Dia qidam dan dia baqa. Dia sedia ada dan dia kekal, tidak binasa, kan? Wa kam, dan berapa bilangan Allah Ta'ala tu? Tak boleh tanya kam, berapa Allah Ta'ala? Tak boleh tanya. Sebab Allah Ta'ala ni sifat dia wahdani, dia tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Maka kita saja orang Islam yang layak memakai nama Allah SWT. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala itu sifatnya Maha Esa. Orang agama lain tak layak pakai nama Allah. Pasal apa? Sebab dia kata Tuhan berbilang-bilang. Dia kata Tuhan Allah tu the Father of God, Jesus Christ the Son of God, Gabriel the Holy Spirit. Mana jadi? Dia kata tiap-tiap tiga ni adalah Tuhan, memiliki sifat Tuhan, bercantum jadi Tuhan yang satu. Amboi, macam mana? Bapak cantum dengan anak macam mana? Mana boleh? Boleh tak? Boleh kita cantum dengan anak kita. Dia cantum anak kita jadi satu. Boleh. Akal yang waras tak boleh menerima benda semacam tu. Apatah lagi kalau melibatkan Tuhan. Mana mungkin Tuhan boleh bercantum dengan ciptaannya. Jesus Christ tu manusia, betul tak? Allah tu Tuhan, boleh ke manusia bercantum dengan Tuhan? Jadi tak logik. Jadi mana boleh mereka pakai perkataan Allah? Sebab Allah ini ahad sifatnya. Sifatnya Maha Esa. Dulu, jika ada yang bertanya kepadamu di mana Allah, maka jawablah laisa fi makanin wala yamurru alaihi zaman. Allah Ta'ala tidak berada pada suatu tempat dan tidak terikat dengan masa kepada ini. Allah Ta'ala tu tak ada tempat. Tak payah pakai ayat ni pun tak apa. Jawab je walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu tidak akan menyamai dengan sesuatu apa pun. Jadi sesuatu apa pun itu ada tempatnya, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tapi Allah Ta'ala tak ada. Allah mawjudun bila makan. Allah Ta'ala itu wujud tidak bertempat. Dia pusing pula. Dia kata kita kan baru bercerita tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bukankah Nabi SAW itu menghadap Allah SWT pada waktu Nabi di Mi'raj kan? Yang Nabi apabila melihat keagungan zat Allah SWT, Nabi terus menyebut At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Segala yang baik-baik, yang sempurna-sempurna adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Segala penghormatan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala bagi salam pada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab balik, Assalamualaikum wa ala ibadillahi s-salihin. Jadi kalau Allah tu tak bertempat, macam mana Nabi boleh berhadapan dengan Allah SWT? Sedangkan Nabi itu makhluk bertempat, Allah tu tak bertempat. Kamu kata Allah tak bertempat. Dia lupa bahawa peristiwa itu adalah peristiwa yang berada dalam alam ghaib. Hanya Nabi SAW saja yang mengetahui. Dan Nabi tak menceritakan dalam hadis baginda tentang bagaimanakah zat Allah SWT tu. Nabi tak cerita, tak boleh cerita. Nabi tak cerita. Pasal apa? Nabi tak boleh cerita. Yang Nabi boleh cerita bagaimana rupa syurga, bagaimana rupa neraka. Itu je Nabi bercerita. Kan dalam peristiwa Mi'raj kan, Nabi dibawa melawat syurga dan neraka. Di depan di pintu syurga ditunggu oleh malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan beri salam pada Nabi kan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengan suara yang lembut, suara dengan tingkah laku, dengan perawakan yang baik, dengan muka yang senyum. Betul tak? Cerita Isra Mi'raj baru ni kan. Bila sampai neraka pula, malaikat Malik Zabaniyah pula menyambut Nabi dengan salam juga, tapi salamnya keras. Lebih keras daripada suara penyanyi rock. Mukanya bengis kan? Bawa tengok neraka. Nabi cerita lah kat dalam syurga macam mana. Ada sungai madu, ada sungai susu. Masuk neraka, Nabi cerita pula, aku melihat banyaknya penghuni neraka dalam
berpenghuni neraka dari kalangan kaum wanita. Bila Nabi cerita tu menangis Nabi cerita nampak wanita macam ni. Siti Fatimah bila dengar cerita ayah dia, Siti Fatimah menangis juga. Pasal apa? Dah tentulah Siti Fatimah menangis sebab Siti Fatimah tu dari kaum wanita menangis. Takut-takut dia pun jadi macam tu. Tidak, kata Nabi. Aku tak nampak wajah siapa. Bila nampaklah perempuan yang jadi ahli neraka tu macam rupa, ada dia kat kaki, kat atas, kepala, bawah. Taklah. Dan macam-macam lah. Tak payahlah cerita. Kita bukan cerita pasal Al-Quran, ada cerita pasal akidah, tauhid tadi. Ya. Jadi bagaimanakah rupa Allah, zat Allah tu Nabi tak cerita. Sebab mana boleh Nabi nak cerita? Tak, Nabi nak bayangkan macam mana? Tak boleh. Sebab apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak boleh. Suara yang at-tahiyatul barakatus salatu thayyibatu lillah itu pun adakah suara Allah? Wallahu a'lam. Sebab kita berpegang dengan satu sifat Allah, kalam. Apa dia? Allah Ta'ala tu berkata-kata tanpa bunyi, tanpa suara. Waktu Nabi disuruh oleh Nabi Musa, pergilah kamu wahai Muhammad menghadap kepada Tuhan, kepada Allah, minta kurangkan 5 ni pun banyak. Kamu tu kecil kebetot, kau tengok aku, kata Nabi Musa. Betul tak? Kau tengok aku, kau banding aku dengan kamu. Kamu kecil kebetot, aku ni besar. Umat aku 2 waktu kita lewat, kamu dapat 5 waktu, banyak tu. Pergilah menghadap kepada Allah SWT, minta kurang lagi. Kata Rasulullah SAW, aku malu ya Musa. Dah berulang, banyak kali dah berulang, malu aku rasa nak minta lagi. Maka zahirlah satu suara. Bahawasanya suara itu menyatakan bahawa 5 waktu semayang umatmu Muhammad ini bersamaan dengan 50 waktu yang asal. Satu sekali semayang solat pahala dia sama macam 10 solat yang asal. Jadi 5 sama juga pahala dengan 50. Suara siapa tu? Adakah suara Allah? Wallahu a'lam. Sebab apa? Kita percaya Allah Ta'ala tu kalam, bersifat berkata-kata, tiada bunyi, tiada suara. Nampak? Kena faham itu. Baik, jika ada yang bertanya kepadamu bagaimana keadaan Allah, maka bacalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, surah Azim, tidak ada yang menyerupai Allah satu pun, surah Asy-Syura ayat 40, ayat 11. Itu dia. Jika ada yang bertanya kepadamu bila Allah ada, maka jawablah lahu awwalu bila ibtida'in wa akhiru bila intiha'in. Bagi Allah ada awal tanpa permulaan dan ada akhir tanpa penghabisan. Ini bila sini. Maksudnya Allah Ta'ala ni tak ada awal, tak ada akhir. Allah Ta'ala itulah yang awal, Allah Ta'ala itulah yang akhir. Itu maksudnya. Mana Allah Ta'ala ini qidam dan baqa. Qidam, dia sedia ada. Kita tak boleh letakkan di mana Allah bermula, titik kosong, ataupun di mana Allah Ta'ala berakhir, titik 100, tak boleh. Itu semua kita punya. Kosong, daripada kosong kita mula, habis kita 100. Itu dia. Umur lah. Kan? Kita mula kosong hari pertama kita lahirkan. 1. Kosong tu. Kosong hari pertama. Kita meninggal nanti berbeza-beza lah. Ada orang lambat, ada orang cepat. Ada orang hidup di dunia dah sultan wahidah. Apa dia? Dia lahir, terus jalan. Ada bayi dilahirkan, lahir, habis. Ada tu mati dalam perut pun ada. Kan? Mati dalam perut. Maknanya dia merasa bila dilahirkan tu, mak dia mati tu, dia sebenarnya dia ada alam dunia. Alam dunia ada bagi dia. Sebab dah ditiupkan roh pada waktu dia berusia 4 bulan dalam kandungan. Kan? Ada dah alam dunia dah dari ni tu dia. Tapi alam dunia itu hanya lahzatan wahidah, seketika saja waktu dilahirkan tu. Habis. Itu je alam dunia itu. Dia serta-merta berpindah ke alam barzakh. Dia yang tak ada ni, yang tak maujud ni, bila satu janin itu kurang dari 4 bulan. Bila kurang dari 4 bulan, kalau gugur dia, tanam je lah. Tak payah dimandikan, dikapankan, disemayangkan, dikumikan, tak payah.
kan? Sebab dia belum jadi manusia. Tapi bila dapat bulan ke atas, dia dah jadi seorang manusia. Dah ada dah takdir dia, hidup dia, ajal dia, rezeki dia, ajal maut dia, rezeki dia, jodoh dia, semua dah ada. Kan? Itu dia. Itu manusia, kita makhluk kan. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala tiada awal, tiada akhir. Sebab apa? Wal awal wal akhir. Nama Allah, dialah yang awal, dialah yang akhir. Jika ada yang bertanya padamu, Allah ada berapa? Maka jawablah, wahidun la min qillatin. Allah tu isa tanpa ada pecahan. Kemudian bacalah Allah firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Nampak? Itu jawab. Sebab itu kita tidak boleh terima penganut agama lain memakai kalimah Allah. Kenapa? Boleh mengelirukan orang Islam. Orang Islam yang macam mana? Bukan macam kita ni. Kita ni tak ada apa, kita ni mengaji yang kat luar tu, yang di luar sana tu, yang ilmu agamanya tipis, mereka akan terperangkap lah. Baik, itu dia tuan-tuan. Kemudian tanbih. Tanbih ini maksud dia perhatian. Wajib takwil terhadap nas-nas yang boleh membawa kepada tashbih dan tajsim. Sebab ulama ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usul mengatakan wajib takwil terhadap nas-nas yang boleh membawa kepada tashbih dan tajsim. Apa maksud dia? Jika terdapat ayat Al-Quran atau hadis yang menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala ada tangan, muka, tumit atau ada tempat seperti di aras, langit atau bumi, dan berkait dengan lain nas-nas yang boleh membawa kepada pemahaman Allah Ta'ala menyerupai makhluk tashbih atau ada mutabarat seperti makhluk tajsim, maka wajib ditakwil. Tuan-tuan, wajib ditakwil. Maksudnya kalau ayat-ayat itu contohnya yadul a'udzubillahi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala atas tangan-tangan mereka. Jadi tak boleh kita kata Allah Ta'ala itu bertangan. Ada orang Islam yang berfaham itu, bukan sunnah jemaah lah. Kalau ada macam tu, dia kata Allah Ta'ala tu ada tangan, tapi tak macam tangan makhluk. Kata tangan tu sifat makhluk. Macam mana Allah Ta'ala boleh ada tangan pula? Itu namanya tajsim. Kan? Menyerupai makhluk, tashbih. Kan? Kan? Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Lain kursi dia baca maka luaslah kursi dia meliputi langit dan bumi. Apa mana kursi tu? Adakah Allah Ta'ala ni ada kursi dia kita dia? Allah Ta'ala duduk atas kursi. Boleh percaya ke Allah Ta'ala duduk atas kursi? Kursi Allah tu wasi'a kursi. Ayat kursi dia baca ujung kan? Apa mana kursi tu? Wajib ditakwil, kata pengarang kitab ni, pengarang buku ni, wajib ditakwil. Apa mana kursi? Kursi itu bermakna kekuasaan. Kekuasaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah tu luas, meliputi langit dan bumi. Bukan kursi macam duduk ni, saya duduk kursi ni, tak. Jangan kata pula Allah Ta'ala tu duduk atas kursi. Kursi Allah Ta'ala di atas aras. Bahaya tuan. Itu seumpama kita dah mentashbihkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada yang faham macam tu. Dia kata Allah Ta'ala ni duduk atas kursi, atas singgasana, duduk atas kursi di atas aras seperti mana seorang tuan raja, seperti seorang raja bersemayam di atas singgasana. Walhamdulillah. Bahaya tu. Wallahu alam. Baik, lihat nota kaki sebelah. Dalam at-tahdid muka 36 disebutkan fa idza wajadta fi kalamillah aw kalami rasulih ma yuhimul mamathala fala naqtaqidu zahirahu li ijma'il ulama ala ta'wilihi ay sarfihi an zahiri. Mafhumnya maksudnya apabila kamu berjumpa dalam firman Allah atau sabda Rasulnya, apa-apa yang memahamkan yang membawa kepada persamaan Allah dengan makhluk, maka janganlah kamu beriktikad dengan yang mana zahirnya, kerana menjadi ijma' ulama untuk mentakwilkannya, iaitu mengalihkan maknanya daripada makna zahirnya. Itu maksudnya. Jadi kita jangan pegang taklah tangan, jangan tuan. Walhamdulillah. Itu boleh merosakkan akidah kita, boleh merosakkan pegangan kita, boleh merosakkan kepercayaan kita, boleh merosakkan iman kita.
Satu lagi perhatian tambih. Mujassimah dihukumkan kafir. Golongan mujassimah yang mengatakan Allah Ta'ala punya jisim, iaitu tubuh badan atau anggota badan seperti makhluk, dihukumkan kafir. Mereka mendakwa tiada dalam syarak tentang kutukan terhadap musyabbihah, ada tiada penafian terhadap tashbih. Pendapat mereka ini adalah batil, sesat dan tertolak. Al-Alamah Syekh Sa'id Fudah Hafizahullah Ta'ala telah mencatat dalil dan hujah menolak pendapat golongan mujassimah ini dalam kitabnya Hasyiah Syarah Al-Qaridiyah, atau kitab dia lah. Itu dia. Maknanya kita menolak pandangan setengah golongan umat Islam yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu menyerupai makhluk, ada sifat macam sifat makhluk. Macam tadi disebut dia, Allah Ta'ala tu duduk atas kursi. Allah Ta'ala tu sebenarnya dia bersemayam di arash, seperti tuan raja, sang raja bersemayam atas singgasana. Bahaya kan. Itu sangat bahaya. Kan? Sebab kita dah menganggap Allah Ta'ala itu macam makhluk. Tu dia. Baik, Imam Ibrahim Al-Laqani menyebutkan dalam kitab Jawharat At-Tauhid, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwalahu aw fawwid wa rum tanziha. Dan setiap nafs yang mewahhamkan, yang membawa kepada tashbih, maka ditakwilkanlah atau tafwidkanlah. Apa makna tafwid? Serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kalau takwil, alihkan makna yang mustahil kepada Allah Taala pada makna yang layak padanya, itu takwil. Kalau tafwid, serahkan maknanya kepada Allah Taala. Jadi serahkan makna. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Maka luaslah kursinya meliputi langit dan bumi. Apa makna kursi? Serah pada Allah Ta'ala maknanya. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Itu pun satu kaedah. Kenapa? Kerana ada lagi satu kaedah di sana. Apa dia? Iaitu tanzihan. Itu maksudkanlah untuk mentanzih. Maksudnya menyucikan Allah Ta'ala daripada serupa dengan makhluk. Itu tujuan dia. Tujuan takwil dan tafwid itu ialah untuk mentanzih, mensucikan Allah Ta'ala daripada dikaitkan dengan sifat makhluk. Bahaya tuan. Kan? Mana boleh Allah Ta'ala tu macam tuan, macam yang dia Tuan Agung duduk atas singgasana pun tak boleh. Tak boleh kita anggap Allah Ta'ala macam tu, tak boleh. Nak tahu macam mana rupa zat Allah Ta'ala, itulah masa ketikanya di dalam alam akhirat nanti. Itu pun kalau kita ni jadi ahli syurga, dapatlah tengok macam mana zat Allah Ta'ala tu yang hakikat. Sekarang tak boleh. Sebab sekarang ni kita berpegang laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu takkan serupa dengan makhluk. Tak ada nak bayang. Tak ada nak bayang. Lepas tu Nabi tak boleh nak menceritakan kepada kita bagaimanakah zat Allah Ta'ala itu ketika dalam peristiwa Mi'raj. Tak boleh. Nabi tak boleh cerita pada kita. Sebab Nabi nak cerita macam mana nak imagine, macam mana tak boleh. Yang Nabi boleh cerita macam mana perjalanan Isra tu, apa yang Nabi lalui dalam peristiwa Isra tu, sampai di Masjid Al-Aqsa. Allah Ta'ala Jibril bawa naik Mi'raj, jumpa Nabi-Nabi Rasul-Rasul di setiap langit, sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Dan Jibril kata pada Nabi, ya Muhammad, kamu daripada sini, kamu naiklah ke atas, naik lagi sampailah ke mungkin tempat je lah yang mana nanti Nabi akan berhadapan dengan Allah SWT. Nabi ajak Jibril naik. Jibril kata tak boleh, kalau aku naik lagi atas daripada ni, aku terbakar kamu. Nampak, nak menunjukkan istimewanya Nabi SAW itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khairul bashar, sebaik-baik makhluk yang dicipta Allah SWT, sebaik-baik manusia ciptaan Allah SWT. Tapi macam mana Nabi SAW berhadapan Allah SWT tu kita tak tahu lah, sebab Nabi tak boleh cerita kan. Hanya Nabi SAW saja yang mengetahui bagaimanakah keadaannya. Tapi kita tak boleh nak imagine, adakah jumpa Allah Ta'ala tu macam tu garasi besar, Allah Ta'ala ni satu garasi besar contoh, dengan keagungannya, dengan kebesarannya. Tak boleh. Sebab kita percaya Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis, dia bercanggah dengan segala makhluk. Jadi kita tak boleh imagine macam rupa Allah Ta'ala. Kalau adalah
tuan-tuan tergambar bagaimana rupa Allah Ta'ala, percayalah dan yakinlah bahawa itu adalah bisikan syaitan. Syaitan nak memisaukan kita. Tergambar ada rupa Allah Ta'ala yang a'udzubillah minasyaitanir rajim. Sebut pun celakalah kau wahai iblis, kau mengasut aku supaya menganggap Allah Ta'ala itu macam patung-patung yang dijadikan berhala oleh manusia-manusia yang kufur. Itu kan. Jangan tu. Sebab kadang-kadang kita ni ada bisikan lain kanan kiri. Jadi kalau kita layan bisikan tu habis. Syaitan memang macam tu. Itu apa aja kan. Kerana syaitan ada bersumpah, Iblis bersumpah di hadapan Allah SWT yang dia akan sesatkan, aku akan sesatkan Adam dan keturunannya sampai kiamat. Itu dendam Iblis dan syaitan. Itu. Apa makna AIDS? Antara Iblis dan syaitan. Apa yang datang daripada antara Iblis dan syaitan? Sihir. Jaga tuan. Kita ni tak siapa manusia yang luput daripada sihir. Hatta Nabi SAW sendiri pun pernah di sihir. Tapi Nabi berjaya mengubati sihir yang terkena pada baginda SAW. Kita kalau terkena sihir kena ubat. Itu cerita. Wallahu a'lam. Baik. Walau bagaimanapun adalah difahami benar-benar tentang jirim dan Arab sebelum mentakwil untuk pemahaman yang benar. Catatan, lihat cara golongan salaf dan khalaf memahami nas-nas mutasyabih pada tatimah mufidah pada akhir buku ni. Itu pun lihat nanti kalau panjang mudah. Tambih sebagai akhir sekali, tambih satu lagi perhatian. Allah Ta'ala bukan di langit dan tidak punya anggota badan. Ketahuilah bahawa jika Ahlussunnah wal Jamaah suci daripada meyakini Allah bertempat ini tahayus, termasuk di langit dan beranggota badan, kerana ia membawa kepada menyerupakan Allah dengan makhluk tashbih dan mengatakan Allah ada anggota badan seperti makhluk, iaitu tajsim. Jadi kita dah buai tadi, Allah Ta'ala tu tempat dia jangan sekali-sekali sebut di mana Allah duduk atas langit. Dengan tuan, langit tu ciptaan Allah. Mana mungkin Allah Ta'ala duduk ni makhluk ciptaannya. Mustahil pada akal, mustahil pada adat, dan mustahil pada syarak. Allah Ta'ala tu tak ada anggota badan, tak ada. Jangan kata Allah Ta'ala tu ada tangan tapi tak macam tangan makhluk. Jangan tuan, itu rosak. Tashbih dan tajsim, itu ada fahaman yang rosak lagi, merosakkan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sampai ke situ dulu. Surat 134 InsyaAllah pada bulan kita akan datang, iaitu pada buku surat kita akan sambung dari buku surat 135 langit yang adalah kiblat doa. Apa mana langit lah kiblat doa tu? Nanti kita akan uraikan InsyaAllah pada bulan, InsyaAllah pada bulan Mei nanti. Bulan depan kita rehat kerana kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dan tidak diputuskan kita boleh berbuka puasa, kita boleh mengerjakan solat tarawih di masjid-masjid dan di surau-surau di negeri Perak ini khususnya. Jadi itu tunggulah bagaimanakah tata cara lengkap ihya Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan di masjid-masjid dan surau-surau. Dan di mana yang tuan-tuan harapkan, mudah-mudahan kita boleh meneruskan tasbihah Ramadan seperti mana pada tahun-tahun sebelum tahun lepas. Tahun lepas kita tak boleh buat apa-apa, masjid surau tutup habis semua. Tahun ni alhamdulillah masjid dan surau boleh buka untuk solat tarawih. Jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan ibadat kita pada bulan Ramadan nanti. Jadi itulah dia sikit sebanyak yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan sebab kongsikan pada malam ni dan manfaat kita bersama, dan kita jadikan panduan di depan kita yang sebentar ini. Mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama dan kita gambar dunia sampai akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan oleh niat kasar masa dan juga semua model Rasulullah dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan saya dengan Rasulullah ini mengucapkan kepada tuan-tuan selamat menyambut ketibaan bulan Ramadan, ketibaan isu Syaban. Isu Syaban itu pintu gerbang pada bulan Ramadan, dan menyambut ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan kita mengerjakan ibadah pada sepanjang bulan Ramadan nanti, insyaAllah, sampailah kita bertemu dengan hari raya malam Lailatul Qadar dan hari raya Idul Fitri, insyaAllah. Jadi itulah dia untuk kali ini. Wallahualam. Kita tangguhkan oleh kita malam ini dengan tasbih al-Fatihah dan salawat.
Bismillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi Allahumma arham jaman hadzal wa marhamna bani takumma. Allahumma inna kafiruhu wa inna na'udzubika min shururihim. Allahumma qaddir syarrahum wa khaliq jamhum wa shattit kalimatahu zazil atam musawi kilabik. Ya Qahhar ya Jabbar ya Qadim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yamzil kitab wa yamjil sawaz bil azab ya yasir wa sallallahu bi fadli misal fadlihi. Rabbana zidhum wa zidna fama ya akrama wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma irfa'na al-bala wal wala wal waba fusal wal corona wal bihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batana an bilana hadza khassa wa an sa'il bulan amma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya wa rabbana taqabbal minna du'ana wa masana wa liqa'na wa amalna fi hadhihi al-laylatil mubarakah min syarri al-amr innaka samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim lana fiha subhanallahi wa fi hasanah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.